Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Hai, Assalamualaikum. Korang tahu tak bagaimana terciptanya sejarah tentang rukun negara di Malaysia? Rukun negara ni amat penting untuk rakyat Malaysia kerana ia dapat memupuk perpaduan. Mengapa perpaduan? Untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, rukun negara ni dia diperkenalkan pada 31 Ogos 1970, setahun selepas fenomena 13 Mei. Kita tahu fenomena 13 Mei adalah rusuhan kaum yang terbesar di Malaysia sehingga darurat masa tu. Disebabkan fenomena 13 Mei 1969, masa tu dia buatkan semua jadi akan ada kesedaran untuk mencipta rukun negara. Sebab Malaysia ni dia ada pelbagai etnik dan budaya. Kita terkenal dengan pelbagai budaya. Ada India, ada Melayu, ada China, Kadazan, semua ada. So untuk memupuk perpaduan yang bagus, kita ciptakan rukun negara pada 31 Ogos 1970. Pasal latar belakang rukun negara. Sini nak cakap pasal tujuan. So, sebab apa rukun negara ni diciptakan? Sebab rukun negara ni disediakan untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dia nak memupuk balik perpaduan antara kaum. Kita tak nak ada resis dalam negara kita. No more racist. So, bila no more racist, pembelahan antara kaum takkan terjadi. Kita takkan ada perang-perang balik. So, Malaysia akan hidup dalam aman dan sejahtera. Okey, rukun negara ni dia ada 5 prinsip tau. 5 prinsip ni. Untuk yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ni dia menekankan pentingnya nilai spiritual dalam diri untuk kehidupan seharian. So, masyarakat Malaysia ni juga dia perlu percaya kepada Tuhan sebagai asas dan etika lah. Dia untuk etika dan moral dalam diri masing-masing. Okey, prinsip yang kedua untuk rukun negara. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Semua masyarakat Malaysia ni dia kena mencintai dan menghormatilah raja serta negara. Kesetiaan ni adalah elemen penting untuk menstabilkan lagi politik dan juga sosial. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati perlembagaan negara kerana perlembagaan negara ni ialah merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Kira pangkat dan darjat seseorang itu. Jadi yang keempat kan ialah kedaulatan undang-undang. Rukun negara ni mengajak kita untuk menjunjung tinggi undang-undang di negara bagi
mencapai satu keadilan. Jadi, setiap individu perlu mematuhi undang-undang demi mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, prinsip rukun negara kita yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini dapat menggalakkan rakyat kita menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik. Ia menghormati antara satu sama lain. Secara tidak langsung, prinsip ini dia menggalakkan kita menerapkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian kita. Ciao! Terlalu banyak impak rukun negara yang telah memberi sumbangan kepada negara kita sendiri lah. Kerana rukun negara ni memainkan peranan penting untuk membentuk identiti nasional dan sekaligus menyamai nilai-nilai perpaduan. Ia kerana ditekankan dalam pendidikan, media dan sebagainya. Selain itu, rukun negara juga membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan dalam kalangan masyarakat. Macam sebagai contoh, kita boleh lihat tiada lagi perbalahan di antara kaum. Okay guys, macam yang korang tahu, sekarang ni kita berada di zaman teknologi. So apa yang kita hadapi ialah perpecahan sosial dan konflik identiti. So apa yang kita berharap ialah kita berharap agar semua rakyat Malaysia menerapkan rukun negara dalam diri demi kedamaian dan ketenteraman negara kita. Okey, untuk kesimpulan, rukun negara adalah dokumen penting untuk mengikat rakyat Malaysia dengan perpaduan dan keharmonian. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa mengamalkanlah prinsip rukun negara ni dalam jati diri kita, dalam kehidupan seharian. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum.